Assalamualaikum warahmatullahi. Angin tak ada, ribut tak ada. Tiba-tiba 2 hari lepas, FMT mengeluarkan satu artikel yang melaporkan beberapa pihak dekat negara ini menuntut agar Jabatan Agama Islam dekat negara ini mengkaji kembali fatwa mewajibkan gadis-gadis bersunat ataupun berkhitan. Kita pelik juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa benda-benda macam ni timbul sekarang? Dan kalaulah tidak menjadi kesalahan pada saya, ketika era Kerajaan Pakatan Harapan tahun 2018 hingga tahun 2020, benda ini pun keluar juga. Dan sekiranya kalau telahan saya ataupun ingatan saya itu betul, kenapa perbincangan berkenaan dengan khitan wanita ini hanya muncul ketika mereka berkuasa? Itu yang kita tak faham sebenarnya. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, berbalik pada kisah tentang gadis berkhitan ini. Benda ini memang menjadi perdebatan lah sebenarnya. Ada yang kata wajib, ada yang kata tak patut. Jadi insyaAllah melalui video ini saya akan cuba untuk menyampaikan kepada anda tentang hukum sebenar khitan wanita itu menurut kepada syarak dan juga adakah khitan itu baik untuk wanita. Pertama tuan-tuan dan puan sekalian, hukum untuk khitan wanita itu mengikut jumhur mazhab Syafi'i ialah wajib. Jumhur mazhab itu bermaksud majoriti ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan bahawa hukum khitan itu adalah wajib lelaki dan juga wanita. Dan pendapat yang sama juga dikongsi dalam mazhab Hanbali melalui Imam Ahmad. Tetapi ada jugalah beberapa ulama yang berpandangan bahawa khitan wanita itu sunat. Tetapi oleh kerana kita duduk dekat Malaysia dan Malaysia ini berpegang kepada mazhab Syafi'i, maka hukum khitan itu adalah wajib di sini. Dan adakah khitan wanita itu bertujuan untuk menyeksa para wanita, menyeksa para gadis? Sebenarnya tidak. Khitan wanita ini bukan maksud kita nak potong habis, tidak. Kalau macam lelaki, khitan itu dilakukan dengan memotong sedikit kulit pada kepala zakar. Dan untuk khitan wanita pula, dipotong sedikit pada bahagian hujung klitoris yang macam balong ayam yang hujung-hujung tu. Dan khitan ini mestilah dibuat oleh mereka yang pakar. Tidak kiralah Tok Mudim ataupun bidan wanita ataupun doktor ataupun mana-mana pihak yang mempunyai kepakaran yang spesifik untuk melakukan perbuatan tersebut. Dia tak boleh main pakai kita ambil pisau potong macam tu. Tak boleh. Dan gambar yang ditunjukkan oleh FMT melalui artikel yang saya kongsikan tangkap layarnya sebentar tadi, itu adalah gambaran yang salah berkenaan dengan khitan wanita. Khitan wanita ini biasanya dilakukan ketika mereka masih lagi kecil, masih lagi baby. Tetapi anda kata kalau terpaksa melakukannya ketika dewasa, sudah tentulah yang akan melakukannya ialah orang wanita juga. Bukan doktor lelaki, dok belik benda tu dan potong macam tu. Tidak. Jadi kita kena benar-benar faham berkenaan dengan proses untuk mengkhatankan wanita ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan main hujah ekologi akal kita je. Sebab takut nanti tersasar daripada hakikat yang sebenar. Apakah hikmah sebenarnya khitan wanita ini? Khitan wanita ini menurut pandangan ulama antara lain ianya membantu untuk menambahkan kecantikan wanita tersebut, memperelokkan pekertinya, menstabilkan syahwatnya dan yang paling utama untuk menambahkan kepuasan kepada suami ketika mereka bersama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap apa yang disyariatkan itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Kita memang boleh berhujah dengan segala logik akal yang ada, tetapi in the end of the day, Allah yang buat kita. Allah tahu kita ni macam mana. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita ikut syariat, insya-Allah kita akan selamat. Jadi kepada pihak yang dok mempertikaikan tentang khitan wanita itu, saya cadangkan kepada anda untuk benar-benar mempelajari berkenaan dengan hukum khitan dan juga mempelajari tentang kaedah khitan itu sendiri agar anda tidak tersalah, tidak keliru dan tidak mengelirukan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi